Assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat datang ke bengkel Get the Score, anjuran unit kimia KMPH. Peserta terdiri daripada pelajar SDS sesi 2020-2021 pada hari ini, 16 Disember 2020. Dalam bengkel ini, kita akan membincangkan tentang teknik menjawab PSPM dan juga summary, ringkasan untuk setiap chapter kimia. Tips ke Dewan Peperiksaan: pastikan pelajar menyemak kedudukan meja dan jadual peperiksaan. Pelajar perlu hadir 30 minit lebih awal ke Dewan Peperiksaan. Seterusnya, pastikan keperluan stationery mencukupi. Tips kertas jawapan yang pertama, tulisan mestilah jelas, kemas dan boleh dibaca. Tuliskan nombor soalan baru pada muka surat baru. Sila rujuk contoh yang diberi. Menulis jawapan menggunakan bahasa Inggeris sepenuhnya, bukannya bahasa Inggeris bercampur bahasa Melayu. Gunakan istilah yang betul dan tepat, contohnya half fill orbital, bukannya half full orbital. Langkah kerja perlu jelas dan teratur, contohnya nyatakan mol HCl, bukannya mol sahaja. Nyatakan volume solution, bukannya terus menulis nombor. Nyatakan dahulu tajuknya volume solution. Seterusnya, molarity HCl, tunjukkan jalan kerja. Tulis formula dengan jelas dan betul. Contohnya N. Nyatakan N initial, N final. Bukannya N sahaja. Gunakan senarai pemala constant yang telah disediakan. Contohnya R constant, pemala gas 0.08206. Dan jangan sesekali bundarkan nilai constant tersebut. Mesti menggunakan nilai constant yang asal. Jawapan akhir perlu disertakan unit. Final answer perlukan unit. Jalan kerja tidak memerlukan unit. Final answer sahaja perlukan unit. Dan yang terakhir, pastikan pelajar menyemak semula semua jawapan dan jalan pengiraan. Silibus. Pada semester ini, kita mempunyai 7 topik kimia, tapi hanya 6 sahaja yang akan ditanya di dalam PSPM. Chapter 3 iaitu predictable tidak ditanya di dalam PSPM kerana chapter tersebut dah masuk dalam assignment. Markah untuk setiap chapter juga ada dinyatakan. Contohnya chapter 1, matter, 21 markah. Chapter 2, atomic structure, 10 markah. Dan seterusnya sehingga chapter 7, ionic equilibrium, 14 markah. Dan total markah adalah 80. Jadi PSPM selama 2 jam. PSPM selama peperiksaan kimia selama 2 jam dengan markah 80 markah. Kita mulakan dengan chapter 1. Kita akan melihat summary bagi setiap chapter. Dan summary ini hanya melibatkan subtopik yang penting sahaja di dalam peperiksaan. Saya tidak membincangkan semua bahagian. Saya memilih subtopik yang penting sahaja yang ditanya di dalam peperiksaan. Kita mulakan dengan subtopik 1.1. Average atomic mass. Formula total QI MI over total QI. Dan relative atomic mass
simbolnya adalah AR. Formula average atomic mass over 1/12 times 12. AR. AR adalah simbol untuk relative atomic mass, bukannya average atomic mass. Okay, tolong jangan salah faham. AR untuk relative atomic mass, bukannya average atomic mass. Okay, seterusnya 1.2. 1.2 melibatkan formula empirik dan formula molekul, dan saya percaya student masih lagi ingat langkah kerja untuk mengira empirical formula. Ini adalah sambungan di dalam SPM. Dan formula molekul seperti yang tertera, formula empirik darab N sama dengan formula molekul. Seterusnya dalam 1.2 juga ada molarity. Okay, molarity mesti ditulis mole solute over volume solution dalam liter. Tak boleh tulis mole over volume, tidak diterima. Mesti tulis mole solute over volume solution. Molarity pun sama, tak boleh tulis mole over mass. Mesti mole solute over mass solvent dalam kilogram. Mole fraction, mole solute over mole total. Okay, mole fraction is mole solute over mole total. Ataupun mole solute over mole solute plus mole solvent. Percent by mass, mass solute over mass solution times 100. Percent by volume, volume solute over volume solution times 100. Okay, next 1.3 melibatkan limiting reactant dan percentage yield. Limiting reactant, what is limiting reactant? Limiting reactant is a reactant that is completely consumed. Bahan yang digunakan sepenuhnya and limit the amount of product form dan menghadkan penghasilan produk. Okay, percentage yield, actual yield over theoretical yield times 100. Jangan tulis actual per theoretical sahaja. Mesti nyatakan actual yield over theoretical yield times 100. Next, kita tengok contoh soalan yang melibatkan chapter 1. Ini adalah soalan PSPM tahun lepas. 2019-2020. Okay, soalan panas lagi tahun lepas. In an experiment, 250 ml of 0.25 molar CaC2H3O22 solution was prepared. Calculate molarity of the solution with a density of 1.509 gram per ml. So first step, pastikan kita keluarkan dia punya data. Okay, dia dah ada dalam soalan, tapi kita keluarkan semula data. Yang pertama, data kita adalah volume, 250. Kita terus tukar menjadi liter. Okay, next, dia ada berikan molarity dan juga density. Okay, keluarkan data dahulu. Next, baru kita buat penyelesaian. Okay, keluarkan formula molarity. So, kat sini kita akan dapat 1 mark untuk formula. Pastikan formula tu betul. Jangan tulis mol bahagi volume. Tidak diterima. Kena nyatakan mol siapa, volume siapa. So, dia mesti mol solute over volume solution. Dan volume mesti dalam liter. Okay, seterusnya kita nak cari mol. Mol is molarity times volume. So, kita akan dapat dia punya mol 0.0625 mol. So, dapat 1 markah untuk mol. Dan 1 markah untuk jalan kerja. Okay, next. Soalan minta molarity.
Pastikan tulis formula molality yang betul. Mesti mol solute bahagi mass solvent dalam kilogram. Jangan tulis mol over mass sahaja. Mesti mol solute over mass solvent. So, dapat lagi satu markah di sini. Okey, mol kita dah calculate tadi, dah ada. Mass solvent tak ada. Tapi mass solvent kita dapat dari density. Formula density, mass over volume. So, sekarang kita akan cari mass solvent menggunakan density. Okay, density, mass over volume, density solution. So, mass adalah density times volume. So, kita dapat mass solution 377 gram. Itu adalah mass solution. Belum lagi mass solvent. Itu baru mass solution. Okay, next. Kita nak cari solute kita. Mol solute kita dah ada. Sekarang kita nak cari mass solute. Okay, kita tahu formula mol adalah mass over molar mass. So, sekarang kita nak mencari mass. So, mol darab molar mass. Kita dapat mass solute kita. Dah dapat mass solute. Okay, mass solvent adalah mass solution tolak mass solute. Mass solution 377 tolak dengan mass solute 9.8. So, kita dapat mass solvent 367. Okay, last sekali bolehlah kita mengira molality. Semua info dah ada. Mol solute 0.0625. Mass solvent 0.367. So, dapat molal. Okay, settle soalan chapter 1. Next, kita tengok pula summary chapter 2. Okay, ini pun saya pilih saja yang penting saja. So, saya buat summary untuk 2.1 dan 2.3. 2.2 saya tak buat. Saya pilih yang penting saja. So, kita tengok 2.1. Okay, ini yang saya katakan formula tadi. Formula mesti lengkap. Delta E is RH 1 over N initial squared minus 1 over N final squared. Okay, delta E sama dengan H darab frekuensi. Dan frekuensi bersamaan dengan C over lambda. Jadi, kita boleh gantikan frekuensi dengan C over lambda. Jadi, kita akan dapat delta E sama dengan H C per lambda. Okay, 1 per lambda sama dengan RH. 1 per N1 kuasa 2 tolak 1 per N2 kuasa 2 dengan syarat N1 lebih kecil dari N2. Seterusnya IE, ionization energy. Okay, ionization energy is delta E times nombor Avogadro. Okay, next kita tengok 2.3. Kita ada Aufbau principle. Seperti yang saya tunjukkan dalam gambar. Aufbau dia melibatkan susunan energy of orbital. Seterusnya kita ada Hans rule. Han fokus kepada degenerate orbital. Contoh yang saya beri 2p. Contoh degenerate kita ada 2p, 3p, 3d. Okay, itu degenerate. Jadi, Han fokus kepada electron are singly first. Electron are filled singly first before pairing up. Kita kena isi elektron single dahulu. Okey, contoh seperti inilah single dahulu. Okey, kita isi elektron secara single dahulu. Lepas tu baru kita
pairkan dia. Okay, baru masuk yang seterusnya. Okay, itu menurut Han. Okay, Pauli pula. Pauli exclusion principle, dia fokus kepada set of quantum number. Contohnya 2P. Kalau 2P, N dia mesti 2, L dia mesti 1. Okay, kemudian kita boleh tukarkan dia punya M. M dia boleh jadi negatif 1, kosong, positif 1. Spin pun sama, kita boleh tukarkan spin dia positif, negatif. Boleh tukar. Okay, M dia mesti negatif 1, kosong atau positif 1. Seterusnya kita ada anomalous case, kromium dan kuprum. Okay, dia sama saja kromium dengan kuprum. Kromium ada 24 elektron, kuprum 29. Okay, kromium expected 4s2 3d4. Tapi 3d4 ni unstable. Dia akan stable kalau dia half fill. Okay, half fill dia akan stable. So, actual dia mesti 4s1 3d5. Sama juga dengan kuprum. 3d9 dia partially. Dia tak stable. So, 3d10 yang stable. So, actual 4s2 3d10. Okay, selesai untuk chapter 2. Next kita tengok contoh soalan. Ini juga soalan PSPM 2019-2020. Soalan tahun lepas. Okay, the line spectrum of hydrogen atom in the visible region is shown in the diagram below. Calculate the wavelength corresponding to line X. Firstly, kita keluarkan info. Okay, info dia ada nyatakan visible region. So, automatic visible region adalah dalam Balmer series. So, kita kena tahu kalau Lyman series, region apa. Kalau Balmer, visible. Kalau Fun, bracket, dia dalam siri apa. Kena ingat. Okay, seterusnya line X. Line X bererti elektron jatuh. Jatuh dari N4 ke N2. Okay, tengok saya tulis. Okay, X adalah N4 jatuh ke N2. Kalau depan ni 3 jatuh ke 2. Next, 5 jatuh ke 2. 6 jatuh ke 2. 7 jatuh ke 2. Okay. Itu cara untuk baca line spectrum. Okay, kita tahu semuanya akan jatuh ke N sama dengan 2 sebab dia berada dalam Balmer series. X adalah line kedua. Okay, X adalah line kedua, maksudnya elektron drop from 4 to 2. Elektron jatuh dari 4 ke 2. Okay, soalan minta wavelength. Jadi kita keluarkan formula wavelength. Kita dapat 1 markah untuk formula wavelength. Okay, next. Okay, masukkan nilai. RH tu ambil dari mana? Ambil dari senarai constant. Senarai constant ada diberi semasa exam. Boleh juga rujuk dalam modul tutorial. Ada senarai constant. Okay, itu RH. Okay, N1, N2. N1 lebih kecil dari N2. Bererti N1 adalah 2. N2 adalah 4. Okay, sebab dia dah kata N1 lebih kecil. Jadi, masukkan saja nilai. Okay, dapat 1 per lambda. Jangan berhenti di situ sebab kita belum siap lagi. Itu baru 1 per lambda. Belum lagi lambda. Next. Baru kita dapat lambda. Pastikan kita menulis unit untuk final answer. So, unit dia adalah meter. Okey. Sekian saja untuk part 1. Saya ada sediakan 3 video. Video pertama untuk summary chapter 1 dan chapter 2.
Video kedua, summary chapter 3 dan 4. Dan video ketiga, chapter 6 dan 7. So, pastikan tengok video seterusnya. Okey, kita akan bersambung selepas ini.